atau tak mampu kita nak buat, kita mohon dengan Allah supaya mengampunkan kita, supaya memaafkan kita, supaya memberi limpah rahmat kepada kita. Jangan ambil salah terhadap kita, jangan azab kita di dunia dan juga akhirat. Hal yang sama, hal yang serupa kita minta untuk mak ayah kita, tok nenek kita, pasangan kita, anak cucu kita, keturunan kita, adik-beradik kita, semua keluarga kita, sama ada jauh dan dekat, semua sahabat handal kita yang masih ada atau telah pergi, semua tok-tok guru kita yang mengajar kita sepatah selidah, dan semua orang buat baik kita sama ada kita kenal atau tidak, dan semua orang beriman sama ada lelaki atau perempuan yang telah pergi ataupun masih ada di dunia bersama-sama kita, supaya Allah memberi hal yang sama dan melimpah rahmat yang serupa dengan sebagaimana yang kita pohon pada setiap waktu dan setiap masa. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, marilah kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini. Kita masih Allah beri peluang untuk kita hidup. Allah masih sambung umur kita, Allah masih panjang rezeki kita. Semoga dengan umur yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ala ke depan lagi ni, sehingga dia panggil kita memohon kepada Allah supaya dia jadikan umur yang barakah, umur yang baik, umur yang manfaat, umur yang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga hak lepas-lepas dah, walaupun ada salah silap kekurangan, kita mohon Allah maaf, dan kita mohon Allah jadikan amal soleh kita. Ya, seterusnya ucap terima kasih kepada pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang telah beri pada peluang untuk mari peringat kita semua, termasuk amal sendiri terutamanya, dengan suatu perkara penting dalam hidup kita, iaitu peringat kita dengan Allah, peringat kita dengan Nabi kita, mengingatkan kita dengan umur kita, mengingatkan kita dengan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala buat turun sebagai cara hidup pada kita. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi Kedah, pergi pak orang ramai, kita tanya, hari ni hari gapo? Ramai orang jawab, hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah masih ingat. Kalau kita tanya setengah lagi, hari ni berapa hari bulan? Ramai orang jawab 31 hari bulan 11 tahun 2014. Alhamdulillah ada orang ingat. Kalau kita tanya hari ni hari bulan Islam berapa weh? Akak tangan garu pak tak gata. Kerana tak ramai orang ingat weh. Biar amo tolong hari ni amo raya, esok terbelah. Hari ni kalau mengikut kalender 7 hari bulan 1 tahun 1436. Hari ni nya. Jadi kalau kita tanya hari ni hak bulan hijrinya tak berapa orang boleh rakyat, tapi insya-Allah mudah-mudahan baru-baru lagi ni setiap berapa nak terlupa, dah lama-lama sikit tak teringat hari bulan. Apa yang jadi lagu tu? Sebab kita ni tak jadi lagu tu ni, kita tidak ada rasa bangga, tak ada rasa mulia dengan Islam yang kita pegang. Kalau kita berasa mulia, rasa bangga, berasa hebat, berasa sayang, mesti kita ingat dalam hidup kita. Sebab hari bulan Hijri ni dia ada kaitan dengan agama. Sebagaimana hari bulan kita panggil miladi tu, ada juga orang sebut Masihi tu, dia ada kaitan dengan agama. Tu kaitan dengan agama Kristian. Tentu dah, tak lagi dah. Walaupun orang kata ni tarikh lahir Nabi Isa, tapi kalau kita jujur sikit, kita pergi negeri Arab. Orang Arab kata lagu mana? Orang Arab kata tahun miladi. Dia tak kata tahun Masihi. Sebab apabila sebut Masihi, kepala dia pergi ke Kristian.
Miladi tahun, hari atau tahun Nabi Isa beranak. Dia dua beza tu, miladi dengan Masihi. Bagi orang Arab, bagi orang kita serupa belaka. Tu orang kita kata miladi pun tak apa, kata Masihi pun tak apa. Dia ingat Nabi Isa belaka. Memang betul lah Nabi Isa, tapi bagi orang Arab yang kita pinjam bahasa dia tu, apabila sebut miladi, baru dia berasa kita kata ini tahun Nabi Isa beranak. Kalau sebut Masihi, tahun agama Kristian. Bagi orang Arab, Amal sebut ni biar kita jujur asal usul bahasa ni mari mana kita buat, kita ambil tu biar nampak jelas. Baik tuan-tuan, apabila sebut tahun baru hijrah ni tuan-tuan, dia ada sejarah dia. Tahun baru hijrah ni dia tidak pacak ni zaman Nabi, tak ada zaman Nabi. Zaman Rasulullah SAW tak ada lagi pacak letak tahun baru hijrah. Begitu juga zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada lagi. Dia adanya apabila mari zaman pemerintahan Sayyidina Umar sebagai khalifah. Situ baru ada. Peristiwanya berlaku apabila surat-surat yang Sayyidina Umar terima daripada orang atas ke dia, daripada rakyat dia, daripada gubernur dia, mari tak ada tahu. Kita kata 1 hari bulan 1 tahun hijrah hak mana? Kita kata hari ni 7 hari bulan 1. Tahu apa? Ada tahun hak tu, hak guna dah, hak miladi tu. Ada tahun tu. Sidina mata sih hak tu. Hak tu orang Kristian buat. Dia tak sih hak tu. Dia nak Islam, lagu mana Islamnya? Tu mula. Maka dipanggil lah ahli-ahli syura dia, ahli mesyuarat dia, panggil sahabat, panggil pandangan macam-macam pandangan. Dan ada pandangan tadi kita letak tahun ni Nabi beranak. Ada pandangan kata tahun ni kita letak ketika mula-mula turun wahyu. Ada kata tahun ni kita letak ketika Nabi kita wafat. Nak mula situ. Ada macam-macam. Ada juga kita letak tahu Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah. Setelah bincang semua sekali, maka akhirnya setuju tahun hijrah ni mula, tahun baru ni ialah mula hijrah. Mula Nabi letak hijrah kerana Nabi sendirinya hijrah daripada Mekah ke Madinah tu dalam sekitar bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal. Apa dia letak bulan Muharram? Nabi tidak hijrah, Nabi sendiri tidak hijrah bulan Muharram. Ialah kerana Nabi letak hijrah, memberi perintah kepada umat Islam nak berhijrah ke Madinah tu pada bulan Muharram. Tu ambil bulan Muharram tu letak hijrah. Nabi sendiri hijrah bulan Rabiul Awal. Baik tuan-tuan. Jadi daripada tarikh itulah maka Sayyidina Umar sebagai khalifah pada ketika itu pacak tahun awal hijrahnya, tahun kita ni bermula tahun hijrahnya tahun tu awal Muharram. Baru lepas lekat ke lala ni tahun hijrah 1. Yang kedua tuan-tuan, apabila sebut hijrah ni macam-macam orang kecek, macam-macam orang menulis, macam-macam apa ni pendedahan poran situ poran sini. Amal nak kongsinya hijrah ni tuan-tuan agama. Hijrah ni ibadat. Hijrah ni penghayatan Islam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintah umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya, hikmahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Maka para sahabat yang mampu telah berpindah daripada Mekah ke Madinah dengan susah payah, dengan halangan, dengan macam-macam. Kenapa? Kerana perintah Allah. Apabila sebut perintah Allah, maka dia ibadat. Kerana tu kita jangan lupa apabila kecek hijrah ni, kita kecek ibadat pada Allah.
Ibadat guano jalan. Ibadat guano pindah duk negeri lain. Ibadat ke lagu tu? Tuan-tuan, ibadat ni macam-macam dalam hidup kita. Ada hak pasal kena jalan, ada hak pasal kena duduk, ada hak pasal kena mekong, ada hak pasal tidur, ibadat. Ada hak pasal duduk diri, ada hak pasal tak makan, ada hak pasal berlapar, ada hak pasal ni ibadat berlaku dalam Islam. Cuba kita tengok orang pergi haji. Terus start daripada rumah ni nak sampai ke Mekah tu jalan. Jalan mana? Jalan nak buat ibadat. Ibadat dah tu. Haji pula. Haji ni duk wukuf tu asal bahasa duk diri. Waqafa, wukuf. Tapi orang duduk congok tak apa. Wukuf di Arafah tu. Mana wukuf? Tak baca kamu satu pun jadi. Wukuf. Dengan niat wukuf. Jadi. Hak nak baca tu, baca ke lah. Nak doa tu, doa ke lah. Baca Quran tu, baca ke lah. Tapi ibadat hajinya, duduk. Baik. Gitu juga ibadat haji ni tidur. Mabit di Muzdalifah. Tidur. Mabit tu tidur tuan-tuan. Hak kita tak jenera tak tidur tu soal lain. Jalan daripada Arafah pergi ke Muzdalifah tu ibadat. Ibadat apa jalan? Jalan tu lah ibadat. Tidur ibadat. Lepas tu pergi ke Mina, pergi melota, ibadat. Lota tu ibadat. Bermalam di Mina tu ibadat. Pergi tawaf, orang tahu belakang ibadat. Sa'i ibadat. Tapi kita nak sebutnya berpindah jalan ni ibadat. Supaya juga orang jalan pergi ke masjid ibadat, jalan klik ke rumah ibadat. Faham mana tidak ibadat? Ibadat belaka tuan-tuan. Dalam hidup kita ni buat gapo pun asal niat kerana Allah, buat betul dengan syariat Allah, maka semua tu dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apabila hijrah ni, ini adalah ibadat yang sangat besar zaman tu, sangat hebat. Dan apabila kita bercakap tentang hijrah, maka kita bercakap tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, hijrah ni daripada Mekah ke Madinah ni, sebelum tu ada hijrah, macam-macam hijrah. Hijrah ke besar berlaku. Rupa-rupanya kalau kita tengok sejarah hijrah ni tuan-tuan, dia merupakan tabiat hidup manusia. Kita tengok orang mula-mula hijrah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, dia hijrah daripada surga ke dunia. Hijrah. Sebab tu masalah lain. Ada sebab-sebab dia. Orang nak hijrah ni ada sebab belaka. Dia hijrah daripada surga ke dunia. Baik. Nabi Nuh hijrah daripada kapal dia tinggal kapal. Apabila Nabi Nuh tinggal kapal, maka semua orang hidup kapal tu tenggelam. Nabi Lut pun sama, hijrah tinggal kapal. Bila Nabi Lut tinggal kapal, kapal tu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan arahan Allah oleh malaikatnya. Karena itulah apabila hijrah ni kita tengok dia ada berlaku kepada seluruh kehidupan manusia termasuk Nabi-Nabi. Baik. Kita tengok Nabi Ibrahim duduk di Palestin, hijrah. Bawa anak isteri pergi ke Mekah Mukarramah. Hijrah. Tinggal situ. Dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengatur. Dia patuh, dia ikut. Karena tu kita tengok hijrah ni, kalau hijrah Nabi, hijrah Nabi-Nabi, kalau Nabi tinggal kapal tu bahaya. Supaya Nabi Nuh tinggal kapal dia, maka marilah banjir besar tenggelam belaka. Nabi Lut apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintah keluar daripada kapal dia, maka setelah Nabi Lut keluar kapal, Allah Subhanahu Wa Taala balik bumi. Tika Nabi ada, Allah tak buat. Karena tu tuan-tuan, Nabi Rasul ni kalau dia tinggal kapal tu dengan perintah Allah, maka kapal tu akan bahaya. Nabi-nabi ni dia bawa rahmat. Kalau Nabi tak ada, kalau Nabi ada rahmat. Kalau Nabi tak ada, ialah rahmat. Karena tu tuan-tuan, perkara ni sangat penting kita tengok. Begitu juga semua perkara yang kita tengok, hijrah ni adalah suatu perkara yang sangat besar. Dan apabila Nabi SAW perintah
perintah berhijrah ke Madinah. Nabi pun akhir sekali pergi ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi dengan habis cara di Mekah. Tuan-tuan, boleh kata hampir keseluruhan tinggal jaga-jaga hak orang menentang Nabi di Mekah tu tak mati. Mati mana? Mati perang Badar. Coba kita baca sejarah Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, Utbah, Syaibah, hak kepala-kepala halia, hak lawan Nabi tu. Lepas 2 tahun Nabi pergi Mekah, pergi Madinah, berlaku apa ni peperangan, apa ni perang Badar, semua orang tu mati kecuali hak tak ikut perang. Seperti Abu Sufyan, dia tak ikut perang, hak ni tak mati, dia masuk Islam akhirnya. Ni menunjukkan kepada kita, apabila Nabi tak duduk kapal tu, maka orang tu bahaya, masyarakat tu bahaya. Sebab selamat-selamat ni selama mana adanya Nabi. Selamat-selamat ni selama mana orang beramal dengan agama. Selamat-selamat ni selama mana ada orang pipi orang dengan agama. Kalau tak ada pipi dengan agama, tidak selamat. Walaupun mungkin tidak ada bencana di atas dunia, tetapi bencana di akhirat. Ya boleh selamat manusia ni siapa? Nabi dan Rasul. Ya boleh selepas Nabi Rasul, para sahabat, ulama. Ya boleh ajar bagai hak Nabi ajar, baru selamat orang. Kalau tidak, panas setara mana pun tuan-tuan tidak selamat. Fir'aun siapa kata tak panas? Panas. Korun siapa kata tak bijak? Bijak. Harta banyak, kawan ramai, harta sakit, semua banyak, hebat, tapi akhirnya binasa. Binasa di dunia lagi, akhirat pun Allah Subhanahu wa taala sebut akan diazab dengan asyadul azab. Sebabnya harta yang banyak, pakak yang tinggi, kawan yang ramai, askar yang kuat, tidak akan dapat menghalang apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Firaun hebat, semua kita tahu, mati dengan air ya. Tak ada siapa duk tikai dia, tak ada siapa duk kata dia. Namrud hebat, mati dengan nyamuk ya. Lah ni pun ada orang mati dengan nyamuk dia. Nyamuk ni orang tengok kecil, tapi barang ni besar. Siapa dia boleh gistuh Namrud? Tak ada orang. Tapi Allah hantar nyamuk seka, mati. Barang begitu juga Qarun, harta banyak, boleh beli, siapa nak beli, tapi bumi telan. Ini kita tengok, kalau sekiranya tidak ada pimpinan, nabi-nabi, rasul-rasul, para orang yang ganti Nabi, maka masyarakat ni nak megang apa? Tak ada. Karena itulah tuan-tuan, perkara ni sangat penting hak kita tengok di dalam hidup kita. Tuan-tuan sekalian, apabila Nabi sapa ke Madinah, secara ringkasnya, mula-mula Nabi buat masjid. Buat masjid tuan-tuan. Dia tak ada rumah lagi, dia buat masjid dulu. Buat apa lagi buat masjid? Masjid ni penting. Penting setara mana? Tak ada lebih penting daripada masjid. Nabi sekian dia tak ada rumah, musafir, tak duduk tempat lagi, buat masjid dulu. Tak ada masjid, beli tanah, pakat. Tanya orang, tu Masjid Quba tu, hak pakat gi, kita pakat gi tu. Kalau pergi Madinah, gilah Masjid Quba. Sehingga Rasulullah kata, beri kedudukan Masjid Quba ni besar tak besar, orang duduk di rumah dia, ambil air semaya, bersuci, pergi Masjid Quba, semaya 2 rakaat, serupa pahala dapat umrah. Serupa pahalanya, serupa dapat buat umrah. Tu besar Masjid Quba, istimewa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buat masjid dulu. Sebab apa? Sinilah tempat ngaji, sinilah tempat orang Islam kumpul, sinilah tempat orang Islam kira cara semua masalah. Kerana itulah masjid hidup. Kalau semua orang pergi masjid, maka tanda orang baik. Masjid hidup, tanda orang baik. Kalau masjid ada, orang tak ramai, alamat tidak baik. Kapur tu tidak baik. Kerana tu tuan-tuan nak tengok kapur mana baik, ramai ke tak masjid? Kalau ramai, alhamdulillah.
Kalau tak ramah, kena pisah biar ramah supaya kapur tu jadi kapur baik. Bapa jadi orang Madinah baik. Bukan tak ada nakal-nakal, ada juga orang mana-mana pada, tapi tak ada berlaku benda-benda tidak diingini. Kasut tak kena curi, motosikal tak hilang, kambing tak hilang. Bapa? Sebab orang pergi masjid. Dah, orang apabila pergi masjid belakang, siapa nak curi pergi masjid belakang? Ya, hilang-hilang, tak ada orang tak pergi masjid. Dia akan jadi lagu tu. Apabila pergi masjid ni, orang beriman. Rasulullah kata, apabila kamu tengok orang pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang tu selalu pergi ke masjid, mu katalah dia tu orang beriman. Iman ni ia adalah satu anugerah Allah yang paling besar kepada mana-mana orang. Dan Allah suruh memberi pengaksian kita, dia ni beriman. Tak perlu kita pergi rakyat depan dia, ada mau beriman tak ya. Kita kecek sama-sama kita, dia ni beriman sebab dia ahli masjid. Dan tak ada nilai iman. Iman yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seseorang ni, termasuk kita, alhamdulillah, tak ada nak bubuh rega. Rega dia tak boleh nak bubuh dah. Sebabnya kalau kita tengok dalam bentuk Allah sebut orang kafir. Orang kafir tak ada iman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau ibtada bih. Orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima daripada mereka kalau mereka nak tebuh diri mereka walaupun bawa emas penuh bumi. Emas penuh bumi. Banyak tuan-tuan emas penuh bumi ni. Kalau bawa emas penuh bumi pun Allah tak terima. Sebab apa? Dia tak ada iman. Maknanya iman kita ni hebat besar yang Allah beri ni lebih daripada emas penuh bumi. Kerana itu kita kena bersyukur tuan-tuan, Allah beri iman. Kita kena berasa bertuah. Biar kita rasa kita tuah jadi orang Islam. Jangan kata kita jadi orang Islam ni lemah, gapo katakan. Tak, kita kena rasa kita bertuah sangat-sangat. Yang keduanya, Nabi SAW buat adik-beradik orang Muhajirin dan Ansar. Buat adik-beradik. Sehingga pada peringkat awal Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan mana-mana orang yang dibuat adik-beradik atau dipersaudarakan, kalau salah seorang meninggal dunia, kalau ada harta boleh zakah. Tunah tangga dia nya. Rapat sungguh. Walaupun kita selalu dengar misal perbandingan kalau ada isteri nak ke adik-beradik dia tu, isteri tu tak beri tapi kesanggupan lah. Hak ni hak Allah raya, kalau salah seorang mati, hak adik-beradik tadi boleh zakah. Tinggi lagi, kuat lagi, kemah lagi apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu apabila orang ni rapat, maka umat Islam jadi kuat. Orang Muhajirin rapat dengan orang Ansar. Orang sama-sama Ansar pun rapat. Aus dan Khazrajnya perang ratus tahun. Kes apa? Kes balah lah perang-perang tu. Kes sebabnya? Sebab adalah sebab. Dan sebab ni kalau kita tengok orang balah, orang perang ni ada dua, iaitu pertama tak puas hati, yang kedua deki. Apabila berlaku perkara ini, balahlah manusia di atas dunia ini. Yang ketiganya, Rasulullah SAW buat perjanjian dengan semua orang yang ada di Madinah, tak kira orang Islam ke orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun ada. Orang bukan Islam ni macam-macam orang pula. Ada Yahudinya, ada orang tak ada agama, ada musyrikinya, ada lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW buat perjanjian, dia terkenal dengan nama Piagam Madinah, iaitu sama-sama jaga Madinah, kita duduk sama-sama, dan semua orang bebas mengikut agama masing-masing. Ada agama masing-masing, nikah cerai, agama, amal ibadat ikut masing-masing. Namun semua ni adalah rakyat Madinah, dan semua tadi tunduk kepada pemerintahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadi ada negara Islam dan dilaksanakanlah syariat satu demi satu sehinggalah sempurna semua sekali Islam Allah waktu itu. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sempurna Islam. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah dah wafat, sahabat ganti
Rasul sahabat pun wafat pula dah. Mari tabi'in pun mati pula juga. Mari siapa kita hari ni? Ada lagi ke hijrah kita? Tuan-tuan, hijrah secara bodinya kalau berlaku support tu dia ada pula. Tetapi kalau sekiranya tak berlaku, kita lelah ni. Kena hijrah ke tak? Rasulullah SAW kata ada. Rasulullah sebut, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah sebut, orang Islam ni lagu mana orang Islam? Siapa orang Islam? Orang Islam ialah semua orang Islam lain terselamat daripada lidah dan tangan dia. Tu nak kenal orang Islam ni, Rasulullah raya. Lagu mana orang Islam? Seorang Islam tu ialah semua orang Islam lain. Tak kira siapa. Asal orang Islam lain selamat daripada lidah dia, daripada tangan dia. Lidah dia ni mana kata-kata dia yang tidak baik, tangan dia ni maksud perbuatan yang dia yang tidak baik. Mana-mana orang yang tak selamat lidah dia daripada orang Islam, maka tu bukan orang Islam yang sejati. Bukan orang Islam juga, tapi bukan Islam hak sebetul-betulnya sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala nak. Kalau hidup duk kata kat orang, mulut lidah diguna untuk tidak kebaikan, mencaci, mencela, mengata keburukan orang lain, maka ni bukan orang Islam yang dikehendaki. Begitu juga kaki tangan, perbuatan. Kemudian wal muhajir, orang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang hak tinggal apa hak Allah larang. Itulah orang berhijrah. Jadi lelah ni tuan-tuan, hak bagi kena tinggal hak bagi hak Allah larang ni berlaku sama. Maka kita adalah walaupun tidak pindah ke mana-mana, tetapi kita adalah orang yang termasuk orang yang kena berhijrah. Hak Allah larang ni apa? Nabi terai pula dalam hadis lain. Wal muhajir man hajara as-su'a. Orang berhijrah ialah orang tinggal perkara buruk. Hak Allah larang itu adalah perkara buruk. Perkara buruk ni lagu mana? Rasulullah ayat lagi. Wal muhajir man hajaral khataya waz dzunub. Hak barang buruk ni ialah orang tinggal, orang berhijrah dia tinggal barang dosa, barang salah dan dosa-dosa. Ada kau cerah. Mula-mula kata hak Allah tegar. Hak Allah tegar apa? Hak barang buruk. Hak barang buruk tegar apa? Kesalahan dan dosa. Dosa ni apa? Riwayat lagi. Al-hijrah antahjur al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Hijrah tu hendaklah tinggal perkara keji, sama ada zahir dan batin. Keji ni tuan-tuan, perbuatan-perbuatan seperti zina, liwat, gapo ni keji. Dan perkara-perkara hak ni ada zahir, hak keji zahir dan batin. Niat yang tidak baik, syirik, kufur, semua ni perkara keji belaka. Jadi kena tinggal belaka perkara-perkara yang keji dan buruk tadi. Sehingga Rasulullah kata, antahjurul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa anta muhajir wa imitta bil hadar. Hendaklah kamu dirikan sembahyang, keluar zakat, dan kamu sedang melakukan hijrah walaupun mati di tempat sendiri. Maknanya hijrah ni tinggal hak Allah larang. Hak Allah larang itu tentu dah buruk. Hak buruk tu tentu dah bagai salah dan dosa dari sisi Islam. Dan apabila kita tinggal perkara buruk tadi, termasuklah perkara buruk ni perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Tuan-tuan sekalian, maka menjadi kewajipan kitanya tinggal perkara yang buruk, buat perkara baik. Tadi Nabi kata tinggal perkara yang keji, kemudian semaya keluar zakat. Mana semaya keluar zakat ni adalah di antara perkara baik. Jadi kitanya apabila kita tinggal perkara yang buruk, buat perkara yang baik, maka orang itu sedang berhijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, termasuk dalam hijrah ni, yang pertama sekali kita tinggal
pemikiran-pemikiran atau itikad-itikad yang membawa kepada kesalahan dan kekufuran khurafat, dan ambil ajaran Islam. Itu termasuk hijrah. Perkara yang kufur, perkara khurafat, perkara yang sesat, yang bertentangan dengan ajaran Islam, semua tu kita kena tinggal. Baru kita hijrah dan beramal dengan ajaran yang dibawa oleh